Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 4.30 petang. Pastinya bersama dengan saya Syahrul Islam. Hari ini hari Sabtu. Anda boleh tonton kami di saluran berita RTM. Tonton kami di RTM Klik. Nak senang, nak mudah. Tonton kami, share dan kongsi bersama rakan-rakan anda di mana jua anda berada. Hanya di Facebook Live Lensa IPT. Hari ini sebenarnya kita nak bercakap berkenaan dengan kemasukan pelajar ke IPT ke kampus bermula 1 Mac nanti, dan pastinya 1 Mac nanti di antara 70% kepada 100% pelajar ataupun mahasiswa dibenarkan pulang ke kampus, dan pastinya mereka ini perlu mendapatkan vaksin, 2 dos vaksin, dan SOP-nya antaranya adalah 7 hari kuarantin di kampus kepada mereka yang sudah ada 2 dos vaksin, dan 5 hari kuarantin kepada mereka yang sudah ada 2 dos vaksin dan dicampur kepada 1 dos penggalak. Dan pastinya kepada mereka yang ingin kan pertanyaan kepada mereka, ini antara SOP-SOP yang bakal mereka lalui. Antaranya perlu mendapatkan ujian RT-PCR 2 hari sebelum mereka masuk ke dalam kampus, dan RTK sebanyak seminggu sekali sewaktu mereka berada dalam kampus. Jika anda terdapat sebarang pertanyaan, aduan dan sebagainya, bolehlah anda hubungi nombor yang tertera dan ataupun email kepada email yang tertera supaya anda mendapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan SOP dan juga apa yang perlu anda buat sebelum dan selepas dan juga semasa anda berada dalam kampus. Itu berkenaan dengan 1 Mac 2022. Hari ini sebenarnya kita nak bercerita berkenaan dengan Geopark, dan mungkin ramai daripada antara kita ini mungkin kurang faham ataupun kurang tahu berkenaan dengan pembangunan Geopark di dalam negara Malaysia, dan khususnya di Selangor. Ada satu Geopark yang kita akan perkenalkan sebentar saja nanti dengan 2 orang figura kita akan bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu, kita akan terbang ke Universiti Putra Malaysia bagi melihat bagaimana UPM membantu penduduk sekitar untuk menjana pendapatan dengan rawatan sisa makanan. Kita kembali selepas ini hanya dalam Lensa IPT. Dengan Dr. Haikal dari UPM, dia pun bagi tahu banyak cadangan lah. Kita boleh naik tarafkan kebun ini dengan daripada orang buat macam ini kan, okey, boleh naik tarafkan. Jadi macam mana? Boleh ada projek grant dekat Penang. Okey, kita pun pergi bincang-bincang, mudah-mudahan dapat. Lepas tu doktor bagi lebih dari 10K untuk menaikkan taraf kebun ini. Penyelidikan oleh pelajar saya sendiri, which is beliau menjalankan penyelidikan di makmal, di mana kita pun kena pasti adakah kaedah pre-composting, which is kita melakukan pra-pengkomposan dahulu sebelum kita buat the real composting. Selepas itu beliau mengenal pasti bahawa pre-treatment ataupun rawatan kepada sisa makanan menghasilkan kompos yang lebih berkualiti. Sebab itu hasil penyelidikan tersebut kita adopt di kawasan komuniti di sini. Seperti yang dijanjikan, topik yang menarik kita akan kupas hari ini, yang mana bakal membicarakan lebih lanjut berkenaan dengan pembangunan Gombak Hulu Langat Geopark atau lebih dikenali sebagai GHL Geopark, dan pastinya apa antara persediaan negeri Selangor ke arah pengiktirafan Geopark kebangsaan dan seterusnya UNESCO Geopark beserta peluang-peluang keterlibatan mahasiswa IPT. Itu yang penting sebenarnya dalam GHL Geopark, dan seterusnya peranan yang boleh dimainkan dalam melestarikan warisan geologi, biologi dan juga warisan budaya dalam negara. Dan untuk bercakap berkenaan dengan itu, kita bersama dengan yang berusaha Tuan Azrul Shah bin Muhammad, pengerusi Badan Pelaksana GHL Geopark, dan di sebelah hujung sana kita bersama dengan Dr. Tanut Ujah, pengerusi Jawatan Kuasa Saintifik dan Pemeliharaan GHL Geopark. Assalamualaikum keduanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau kita ikutkan GHL Geopark, mungkin secara mukadimahnya, Doktor boleh terangkan sikit apa itu sebenarnya Geopark?
Ya. Terima kasih Khairul kerana meluangkan waktu bersama dengan kami pada petang ini. Sama-sama kasih. Untuk penjelasan apa itu geopark, mungkin saya boleh mulakan dengan apa itu sifat geopark. Baik. Pertama, geopark ini mesti ada beberapa tapak geologi ataupun landscape yang mempunyai nilai bertaraf antarabangsa. Dan tapak-tapak geologi ini mesti digabungkan dengan tapak biologi dan juga tapak budaya untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan pemeliharaan dan juga untuk pembangunan lestari. Baik. Sumber-sumber ini juga mesti digunakan untuk tujuan pemahaman komuniti dalam arti kata untuk memahami sejarah bumi, apa yang terjadi kepada bumi kita, proses semula jadi bumi dan juga kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi kepada perubahan iklim yang semua direkodkan dalam sejarah geologi berkenaan dan juga apa yang terjadi kepada bencana geologi. Okay. Dan juga satu lagi aspek dia lah sifat geopark ini, semua tapak-tapak ini ataupun tapak-tapak geologi ini mesti digunakan untuk pembangunan komuniti setempat. Okay. Dalam arti kata komuniti itu mempunyai nilai sepunya bahawa itu adalah warisan mereka dan ini digunakan sebagai sumber pelancongan khususnya pelancongan tabii bagi kawasan berkenaan. Okay, itu sifat-sifat geopark. Okey, baik. Kalau kita lihat di situ antara mungkin agenda utamanya untuk mempromosikan Gombak Hulangat ataupun GHL Geopark ini kepada rakyat. Mungkin Tuan Azam boleh cerita sikit apa antara usaha-usaha untuk kita mempromosikan GHL Geopark ini supaya rakyat mengenali GHL Geopark ni yang berada di Selangor. Terima kasih Syahril. Sebenarnya Geopark ni dia tak asing bagi rakyat Malaysia sebenarnya. Cuma mereka tidak lagi mempunyai awareness tentang Selangor mempunyai geopark. Baik. Kerana sebagai contoh 20 geotapak seperti Permatang Kuarza di Gombak, kita ada Pekan Batu Arang, kita ada air terjun Sungai Tekala, kita ada hutan Lipo Kancil dan kita juga mempunyai Batu Kapur, Batu Keh. Jadi di sini kita melihat Kerajaan Negeri Selangor melalui Tourism Selangor bersama dengan Plan Malaysia Selangor, kita telah mendapati geopark ini adalah satu kawasan pelancongan yang perlu dibangunkan dan juga untuk dinikmati oleh rakyat Malaysia secara amnya dan khususnya rakyat di negeri Selangor dan di Klang Valley. Kerana sebagai contoh, saya rasa Cik Syairil pun mesti kata Selangor ni banyak shopping mall. Sebagai contoh, kita ada water theme park yang banyak. Tahu, kan? Dan pelajar IPT pun kata di mana kita nak pergi lihat geopark, mereka akan pergi ke negeri lain. Di sini kita melihat kawasan-kawasan 20 geotapak ni kita telah kenal pasti. Jadi doktor, saya nak menyentuh kawan saya, sahabat saya, Dr. Tanut, di mana beberapa kajian telah dibuat. Sebenarnya inilah kita lihat daripada segi biologi, daripada segi ekologi, daripada segi pembangunan perancangan bandar dan tempatan dan juga daripada segi warisan budaya. Jadi pelajar-pelajar perlu, terutama di IPTS dan IPTA, perlu menikmati dan rakyat juga kena faham geopark ni adalah kawasan flora dan fauna. Jadi kita perlu menikmati pemandangan semula jadi dan habitat yang menarik. Jadi saya rasa Kerajaan Negeri Selangor melalui Tourism Selangor selaku badan pelaksana Gombak dan Geopark Gombak dan Hulangat ini, kita melihat geopark ini adalah salah satu collectively kita perlu mempromosikannya. Baik. Okey, baik. Kalau kita ikutkan pemeliharaan di Malaysia ni, kita sering kaitkan dengan pemeliharaan flora dan fauna, doktor. Dan juga banyak diketengahkan dalam geopark. Selaku pakar geologi daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, apa antara ilmu ataupun modus operandi ataupun SOP yang diguna pakai dalam dapat diterjemahkan kepada inovasi sosial geopark ataupun GHL geopark ini sendiri, doktor? Ya, saya itu sangat benar kerana asas pemeliharaan yang ada di Malaysia ataupun di rantau ini kebanyakannya berasaskan biologi. Kalau kita kata kita pelihara, semua orang akan melihat aspek biologi. Aspek yang kita ketengahkan dalam geopark adalah aspek geologi. Yang kita, kalau dari segi kajian yang kita panggil asas bagi semua kehidupan. Sebenarnya aspek geologi ini wujud dalam semua kehidupan. Tetapi apa yang terjadi adalah kebanyakan sumber ini, terutama yang mempunyai nilai warisan bertaraf antarabangsa ini, juga turut dikompromi untuk pembangunan dan dimusnahkan. Jadi kita menggunakan satu sains yang kita namakan geologi pemeliharaan, dikembangkan dalam bentuk pembangunan lestari dalam bentuk sains geopark.
yang mengetengahkan bahawa asas kehidupan iaitu sumber geologi bernilai warisan dan juga pemahaman tentang kepentingan budaya yang dikaitkannya. Contohnya kita ambil batu cave. Saya ambil contoh. Batu cave itu adalah batuan berusia Paleozoik iaitu lebih kurang 500 juta tahun. 400 sehingga 490 juta tahun. Antara yang tertua di Malaysia dan paling selatan di benua Asia. Kita itu merupakan rekod bagi antara rekod yang kita temui di sekitar kawasan Jopak Gombak Ulangan. Jadi itulah antara aspek yang kita nak ketengahkan. Jadi kalau kita buat lebih lanjut lagi, semua sumber warisan ini bukan saja kita tinggalkan untuk pemeliharaan, tetapi perlu diterjemahkan dalam bentuk inovasi sosial dalam bentuk geopelancongan. Di mana sebahagian daripada tapak-tapak ini yang kita pelihara juga kita perkenalkan kepada komuniti setempat, kepada pelancong. Inovasi sosial dalam bentuk di mana komuniti setempat akan dijadikan pemandu pelancong. Dan daripada tapak-tapak ini juga akan mengeluarkan inovasi lain dalam bentuk kraft komuniti setempat dan juga semua yang diasaskan daripada geologi ataupun berdasarkan biologi kawasan setempat. Jadi sebenarnya macam mana GHL Geopark dapat membantu sektor pelancongan di negeri Selangor, Tuan Hazrul? Terima kasih Syarif. Soalan yang sangat menarik. Okey, ramai yang sebenarnya kalau kita pergi ke luar negara, ekopelancongan ni dah lama dipraktikkan. Jadi di Malaysia ni kesedaran tentang ekopelancongan tu masih belum menebal. Rakyat masih ingat kawasan pelancongan tu mestilah kawasan di tepi pantai atau di bagaimana. Sebenarnya ekopelancongan ni sebagai contoh, apabila kita bangunkan Geopark Gombak Ulangan ni, kita melihat peluang pekerjaan kepada komuniti. Pemandu pelancong seperti yang Dr. Tanut maksudkan akan ada melahirkan pemandu pelancong yang bertauliah. Yang kerana pelancong antarabangsa suka ke kawasan Geopark ni. 20 geotapak ni memang menarik untuk dicukai. Manakala untuk para pelajar IPT boleh mempunyai kepakaran untuk jadi orang kata terlibat dalam Geopark ni. Dan kita melihat Geopark Gombak Ulangan ni adalah sangat menarik kerana Geopark di negeri lain kalau kita nak pergi hampir sejam atau 2 jam. Kalau kita daripada KLIA, mendarat saja di KLIA adalah di Selangor, di Sepang. Dan apabila kita nak pergi ke Gombak, hanya memerlukan masa 40 minit saja. Kita nak pergi Batu Cave, kita nak pergi Pematang Kuazah di Gombak, kita nak pergi air, orang kata hutan Lipo Kancing. Di sini kita melihat, di situlah GHL ni memainkan peranan dalam memajukan pelancongan negeri Selangor. Jadi Kerajaan Selangor melalui Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan Yang Berhormat Esko Pelancongan Alam Sekitar, kita tekankan perkara ini harus dipromosikan. Okey, baik. Jadi apa antara manfaat tadi Tuan Azhar disebut berkenaan dengan pelajar IPT dan sebagainya. Jadi apa manfaat kepada mereka ni, pelajar ni IPT apabila mereka melibatkan diri dalam aktiviti Geopark? Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit pengalaman keterlibatan pelajar di luar negara. Doktor. Ya, berkenaan dengan pelajar IPT, penglibatan pelajar IPT ini saya rasa luas sebenarnya. Berdasarkan pengalaman saya, kita biasa membawa pelajar untuk membuat program berkenaan dengan alam sekitar. Yang bukan sahaja berkait dengan geologi dan biologi tetapi juga dengan komuniti. Salah satu program yang kita buat di universiti kita panggil Sustainable Tropical Heritage. Iaitu satu program yang dibuka kepada pelajar antarabangsa dan juga pelajar tempatan. Kerana Geopark ini adalah satu program yang bukan sahaja di Malaysia tetapi global. Jadi pelajar yang terlibat di dalam program Geopark juga akan dilibatkan dengan pelajar di peringkat global. Jadi bila mereka terdedah kepada global, awareness terhadap sekitaran itu lebih tinggi. Kalau kita kata di sini knowledge based tourism itu akan menjadi agenda utama. Jadi pelajar-pelajar ini nanti juga, terutama yang kita bawa melalui Sustainable Tropical Heritage, kita juga bawa melalui program ekorelawan, di mana mereka terlibat dalam program pemeliharaan. Dan sebahagian daripada geotapak-geotapak ini, kalau dilangkaui, diuruskan oleh pelajar-pelajar IPT berkenaan. Dan juga kalau di luar negara, setakat ini kita melihat bukan sahaja pelajar IPT yang terlibat, kita juga melihat ada beberapa daripada sekolah menengah boleh terlibat. Kalau di Jepun, pelajar sekolah menengah menjalankan kajian sains berkaitan dengan topik-topik di Geopark. Contohnya, bagaimanakah mata air panas itu terbentuk. Jadi pemahaman tentang, kita kata, proses semula jadi yang berlaku di sekeliling mereka itu memberikan mereka kesedaran tentang lebih kepada appreciation terhadap alam sekitar. Baik. Itu kalau kita lihat dalam jangka masa pendek. Kalau jangka masa panjangnya, mungkin ia boleh memberikan
peluang pekerjaan kepada para graduan. Mungkin apa pendapat Tuan berkenaan dengan itu? Betul tu Syairi, saya setuju kerana para graduan ni kita memang dilatih. Sebagai contoh, saya adalah bekas pesyarah. Saya pernah jadi pesyarah dan sekarang saya ketua pegawai eksekutif di Tourism Selangor. Kita adunkan apabila kita ambil student practical sebagai contoh. Apabila mereka melihat Geopark ni, mereka nampak peluang untuk terlibat. Sebagai contoh, apabila kita buat kawasan itu jadi pelancongan, akanlah kita majukan pemandu pelancong. Kedua, travel agency. Dan ketiga, association pelancongan, Persatuan Pelancongan di Negeri Selangor juga boleh menikmati. Kerana bila pelancong antarabangsa datang, macam seperti yang Dr. Tanuk kata, kita lihat di luar negara, mereka dah lama praktiskan ni. Sebab tu, bila IPT, sebagai contoh pelajar IPT sama ada IPT atau PTS, kenapa mereka bila nak keluar tu, sebagai contoh, mereka daripada background tourism pelancongan, mereka daripada background biologi, mereka daripada background pelbagai, mereka boleh jadi researcher, penyelidik seperti Dr. Tanuk dan sahabat-sahabat di UKM. Sebab inilah kita lihat sebagai contoh, pemasaran graduan tu harus mempunyai keupayaan. Jadi bidang pelancongan ni luas. Kalau ikut tulisan itu 20 juta tapak ni menghasilkan peluang pekerjaan, contohlah 1000 peluang pekerjaan, itu telah membantu pelajar IPT untuk di dalam pasca pandemik COVID-19 ni satu cabaran yang besar untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah peluangnya. Saya melihat begitulah. Baik. Jadi kalau Dr. Tanuk sendiri sebagai yang rapatlah dengan pelajar, mungkin di sudut mereka ini ada antara kelebihan yang Dr. nampak dan juga ada di antara Dr. nampak boleh menjadi sebagai ikon pelancongan kepada negeri Selangor khususnya, kepada Malaysia khususnya. Jadi apa yang diterapkan dalam kelas tu atau apa yang diajar ataupun apa yang diberikan kepada mereka itu supaya mereka itu bukan sahaja memelihara, namun menjadi ikon pelancongan kepada negara dan juga negeri Selangor khususnya. Itu sangat menarik soalan tersebut, kerana pelajar IPT ni, kalau saya katakan sekarang ni, dalam aspek pelajar, kita kata remaja lah, pelajar ni, kena dalam istilah UNESCO mereka ni dalam 15 hingga 35 tahun. Dan sekarang ni untuk menjadi ikon itu adalah sangat possible pada saya, kerana pada tahun lepas, mereka telah mewujudkan satu jawatan kuasa untuk youth di bawah UNESCO Global Geopark. Apa saja yang dilaksanakan oleh youth dalam bentuk budaya, dalam bentuk pemahaman tentang pemeliharaan, tentang inovasi sosial, kita kata sama ada dalam bentuk kraft tangan, kreativiti, malah green technology. Jadi peluang itu sangat luas untuk mereka terlibat. Kalau di Langkawi, ikon yang kita pilih adalah seorang pelajar yang sangat suka berpidato tentang alam sekitar. Dan juga kalau di Geopark Gombak ini, peluang itu sangat luas kerana kita boleh buka kepada, ada kumpulan silat daripada kawasan di Gunung Jerai, Geopark Jerai, kumpulan silat muda-mudi. Ada satu silat khusus yang mereka laksanakan di sana. Itu pun ada juga. Dan juga kalau di Kinabalu tu, mereka menjadi tour guide. Tour guide. Bukan Malin Gunung itu sebahagian daripadanya. Jadi kerana kita di dalam Geopark ini, apa saja ilmu itu boleh digunakan. Kerana ini adalah satu pelancongan berasaskan ilmu. Bukan mass, tetapi lebih kepada apa ilmu yang kita boleh kongsikan dengan pelancong. Saya dengar suara doktor, saya seperti bayang di Gunung Malin Kundang dan sebagainya. Seperti saya tengah melancong secara maya sekarang ni. Tapi kita mungkin sedikit soalan kepada Tuan Azrul berkenaan dengan pelancongan dalam negara kita di Selangor khususnya. Apa antara wawasan dan juga harapan bagi pihak negeri Selangor, Tourism Selangor untuk menjadikan Gombak Hulu Langat Geopark ataupun JHL Geopark ini, terutamanya dari sudut keterlibatan pihak IPT dan juga pelajar yang berada di sekitar geotapak tersebut. Terima kasih Syairil. Tourism Selangor selaku agensi promosi pelancongan negeri Selangor, kita sedang menganjurkan kempen promosi dinamakan Nak Bercuti Pusing Selangor Dulu. Jadi kita ada 9 daerah dan 12 PBT. Jadi Geopark Gombak Hulu Langat ini adalah salah satu roadshow yang kita akan tekankan. Di mana kita melihat soalan itu menjurus kepada bagaimanakah Geopark Gombak Hulu Langat ini dapat merancangkan maksud saya pelancongan di negeri Selangor, secara amnya di Malaysia, dan juga para pelajar IPT bagaimana mereka nak terlibat. Kita punya wawasan adalah seperti yang Dr. Tanuk maklumkan, ini adalah untuk komuniti. Ini untuk keterlibatan semua, sama ada pihak
orang kata pelajar IPT yang sedang belajar ataupun telah bergraduat. Ya. Bila sebagai contoh saya nak sentuh sedikit tentang orang kata bagaimana pelajar IPT itu sellable. Mudah saja. Sebagai contoh, Cik Syaril masukkan tadi ikon pelancongan. Mungkin Cik Syaril boleh jadi ikon pelancongan negeri mana? Kita tidak pasti. Saya sedia. Kerana apa? Menjadi jurucakap seperti yang Dr. Tanuk kata tadi, persatuan lah, silat lah, apa semua. Apa jurusan you, tapi apa bidang pemasaran tu. Jadi wawasan Tourism Selangor, Kerajaan Negeri Selangor dan juga Plan Malaysia Selangor, kita melihat Gombak Rangat ni menjadi satu kawasan pelancongan orang kata sedikit suburban ataupun pinggiran bandar yang dekat dengan bandar. Klang Valley population ataupun Lembah Kelang 6.5 juta lebih kurang. Di situ saja dah punya pasaran. Jadi wawasan Kerajaan Negeri Selangor melalui Tourism Selangor ialah Geopark Gombak Ulu Langat ini akan menjadi satu medan aras petanda bahawa kita mesti memasarkan Geopark ni sebagai eco-tourism, education tourism dan juga orang kata melibatkan pelajar IPT yang sama ada sedang belajar ataupun bergraduat. Itu yang paling penting. Baik. Saya kira hari ini hari yang sesuai sebab ramai pelajar IPT sekarang baru habis final exam. Memang sesuai. Cuti semester sekarang. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Azul Shah Muhammad, Pengerusi Badan Pelaksana JHL Geopark dan juga Dr. Tanuk Unjah, Pengerusi Jawatan Khasar Saintifik dan Pemeliharaan JHL Geopark kerana sudi bersama kita pada hari ini. Berkongsi berkenaan dengan JHL Geopark ini satu perkara yang agak menarik untuk kita terangkan bersama kepada penonton. Moga-moga mereka mendapat sebenarnya bukan sekadar memelihara dan juga memelihara, namun untuk menjaga sendiri nama Malaysia ni sebagai pusat pelancongan yang mesra alam, yang sangat cantik, bukan sahaja shopping mall, pusat beli belah dan sebagainya, namun keindahan alam flora dan fauna itu perlu kita jaga bersama. Apapun memelihara dan melestarikan warisan geologi, biologi dan warisan budaya itu merupakan satu tanggungjawab yang perlu sentiasa dilakukan oleh pelbagai pihak dan bukannya mengharapkan sesebuah organisasi atau beberapa agensi sahaja. Pembangunan lestari harus dilakukan ataupun dilaksanakan bagi memastikan pemeliharaan ini dapat diteruskan dan diwarisi oleh generasi-generasi yang mendatang serta menjadi lokasi yang bukan sahaja memberi impak kepada industri pelancongan tapi juga penyelidikan dan juga pendidikan. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada kedua tetamu kita pada hari ini dan kepada penonton di luar sana, jangan lupa untuk terus menonton Lensa IPT pada setiap hari Sabtu jam 4.30 petang. Anda boleh tonton kami dari saluran berita RTM, tonton kami di RTM Peak. Senang nak mudah tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Dapatkan perkembangan terkini Lensa IPT di Facebook Live Lensa IT. Pastinya anda boleh berkomunikasi bersama dengan Facebook Lensa IPT. Mungkin ada sedikit pandangan, sedikit cadangan untuk diajukan, mungkin untuk mempromosikan berkenaan dengan Institut Pengajian Tinggi dalam negara ataupun apa yang ingin anda kongsikan kepada kami. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan RTM, teman setia anda. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.